Kami juga akan mendoakan saudara terus di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan saudara, dan terus diberkati oleh Tuhan. 也为众弟兄姐妹的家庭侍奉祷告，让神的祝福常在他们的身上。 Saudara, marilah kita membuka Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan baca dari kitab Injil Matius pasal yang kedua. 我们要看圣经在马太福音的第2章。 Pembacaan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 12. 从第1到第12节，马太福音 Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. 马太福音的第2章1至12节。 Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab-kitab nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 马太福音第2章1至12节，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几位博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说，在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。”他们听见王的话，就去了，在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。 Saudara, salah satu berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria adalah bahwa Maria akan mengandung
dan melahirkan seorang anak. 天使报信息给玛利亚，告诉她她要怀孕生一个男婴。 Tetapi yang paling luar biasa dari perkataan malaikat itu adalah bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang nanti akan duduk di atas tahta Daud dan akan memerintah umat manusia sampai selama-lamanya. 他告诉她要生一个婴孩，这个婴孩要坐在大卫的王的宝座上，他能够掌完全，直到永远远远。 Saudara, itu satu perkataan yang sebenarnya sangat luar biasa, apalagi pada waktu itu diterima oleh Maria. 这个的消息是非常的一个奇妙的消息，当时玛利亚听了这个信息。 Saudara, malaikat berkata kepada Maria di dalam kitab Injil Lukas pasal pertama, dikatakan begini, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. 他说：“我们的神主王要把王位大卫的王给他。” Dan Yesus ini yang akan lahir dari Maria akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. 告诉他，他这个王位是国位是没有全尽的。 Itu dituliskan dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. 这是在路加福音的第1章第32至33节。 Saudara, Maria masih muda sekali. 那个时候，玛利亚还非常的 Dan 年轻。 tiba-tiba seorang malaikat datang kepada dia bahwa dia akan hamil. 突然间有天使来到他，告诉他他要怀孕。 Tentu saja itu sudah sangat mengagetkan. 岂不是那个时候他感到非常的惊讶？ Dan kemudian dikatakan dia akan hamil dan kemudian melahirkan anak. Dan anak ini akan meneruskan janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunan Daud itu akan menjadi seorang raja yang luar biasa, yang kerajaannya kekal tak berkesudahan. 而且告诉他，他要继承大卫的王位，而且掌完全，这个王位是没有全尽的，直到永远远远。 Saudara, ini adalah berita Natal pertama yang disampaikan bahwa yang lahir itu adalah seorang raja. 那是第一个的圣诞的信息，天使报给了玛利亚，她要生一个王。 Maria tentu tidak mengerti bagaimana mungkin anaknya bisa jadi raja. 玛利亚可能不会明白，怎么她生的孩子能够成为王。 Tapi kita tahu Maria seorang yang sangat rendah hati, dia bilang jadilah kehendak Tuhan. 但是我们知道，玛利亚是一个谦卑的女孩，她对主说：“愿主的旨意成全。” Dia hanya menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk mewujudkan, merealisasikan rencana Tuhan di dalam dunia 她只 ini. 愿意成为一个器皿，被主所赐愿，来彰显神的荣耀。 Tapi sudah berita Natal tentang Yesus sebagai raja bukan hanya ketika disampaikan lewat malaikat kepada Maria. 不单单是天使把这个信息报给玛利亚， Dalam bacaan kita tadi, saudara, ada 3 kelompok orang yang tiga-tiganya mengakui bahwa Yesus yang lahir itu akan menjadi raja. 在刚才圣经所念的有3种的人，他们都承认了主耶稣的诞生要成为王， Yaitu ada orang Majus. 那就是东方的博士。 Mereka bilang mereka datang untuk bertemu dengan raja orang Yahudi yang baru lahir itu. 他们要来到耶路撒冷，要朝拜王，就是刚刚要生下的新生王。 Dan mereka akan menyembah Yesus. 他们要拜主耶稣， Mereka melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama, perjalanan yang sulit untuk bertemu bayi yang baru lahir itu yang akan menjadi raja atas 他们 orang-orang 从 Yahudi. 遥远的地方，不畏辛苦的要来寻找这位新生的王。 Dan kelompok orang kedua yaitu imam-imam dan ahli Taurat orang Yahudi. 还有第二群的人，就是祭司长和民间的文士。 Ketika ditanya di mana Mesias itu akan lahir, mereka langsung kutip ayat Alkitab dengan mengatakan Mesias itu lahir di Bethlehem. 他们问起说那个王在哪里的时候，他们就说在伯利恒。 Tetapi bukan hanya soal tempatnya di mana dilahirkan, 这不在乎他所出生的地方在哪里， tapi mereka juga mengatakan yang lahir di Bethlehem itu akan menjadi pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. 但问题是在于，重点在于他所出生的这个王
将会成为以色列的王，他要带领整个的百姓。 Itu dituliskan di ayat 6 yang tadi kita baca, Matius pasal 2 ayat yang ke-6. 这就是我们刚才所念的第6节Iya, 第 ayat 2章的 ke-6. 第6节。 Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一君王要从你那里出来，牧养我以色列民。 Herodes bertanya kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, di mana Mesias akan lahir. 希律王就问了祭司长和文士，这个王诞生在哪里？ Mereka beritahukan bukan saja soal di mananya, yaitu di Bethlehem, tapi siapa itu yang akan lahir itu. 他们问题不是重点问他生在哪里，而是问这个王到底生出来，他将来如何？ Yaitu bahwa yang lahir di Bethlehem itu adalah pemimpin, atau dalam bahasa lain penguasa, tuan, penguasa, yang biasa istilah ini dipakai untuk raja, pemimpin penguasa yang akan menggembalakan umat Israel. 将要出生的王，这个是领袖，是掌权者，他是掌管这个以色列百姓的君王。 Perkataan ini bukan sekedar hanya perkataan dari mulut imam-imam dan ahli Taurat, tapi perkataan ini adalah kutipan dari ayat Alkitab di Perjanjian Lama. 这个所表达出来的不是出于祭司长文士口里说出来的，它而是在旧约圣经所记载的被摘录出来。 Karena Perjanjian Lama memang sudah menubuatkan akan kedatangan seorang raja yang akan memimpin umat Allah. 因为在旧约圣经的里面，早就已经预言了将来要出生这位君王，他要牧养以色列的民。 Jadi saudara tadi orang Majus itu tahu raja lahir. 所以博士知道这位王已经诞生了， Mereka datang mencari raja itu. 他们就来寻找这位王。 Imam-imam dan ahli Taurat mereka tahu yang lahir di Bethlehem itu adalah raja. 文士、祭司长他们知道在伯利恒出生了这位王， Bedanya mereka tidak mau pergi ke sana untuk melihat. 但是他们的区别，他们不愿意到那边去拜这位王。 Mereka hanya tahu di otak, tapi tidak tergerak di hati mereka untuk pergi melihat. 他们只知道，只是在那个认识上知道，思想里面知道，但没有实际的行动来回应这位王。 Orang ketiga yaitu Herodes. 第三种人就是希律王， Herodes juga tahu bahwa yang lahir di Bethlehem itu adalah seorang raja. 希律王知道出生在伯利恒是一位君王， Maka saudara ketika Herodes mendengar kabar dari orang-orang Majus bahwa ada raja yang lahir, saudara dikatakan dia terkejut luar biasa. 当他听到呢博士对他说有一位王要出生的时候，他非常的惊讶。 Dan juga dia bertanya kepada imam-imam dan ahli Taurat, di mana Mesias itu akan dilahirkan. 然后他就问文士、祭司长说：“那弥赛亚诞生在何处？” Mesias itu artinya dia yang diurapi oleh Allah. 弥赛亚是神所高莫的君王， Yaitu diurapi itu artinya dilantik, diangkat oleh Allah. 那个意思就是被神所分为的王位。 Di dalam sejarah Israel ada 3 jabatan yang kalau diangkat, dilantik itu harus pakai pengurapan. 在旧约圣经的里面有3种人是需要受膏的， Yaitu nabi, imam, dan raja. 先知、祭司、君王。 Yang paling bersifat upacara yang megah itu adalah pelantikan, pengurapan seorang raja. 那么最隆重的这样的一个礼仪就是受膏君王。 Kalau nabi diurapi oleh nabinya, kalau imam dalam upacara keagamaannya. Tapi kalau raja itu adalah upacara publik di tengah, di hadapan masyarakat, bagaimana mereka diurapi, diangkat untuk menjadi raja. 先知可以由先知来膏他，祭司也就是有这样的一种祭司的高莫的仪式。如果是君王，那是最隆重的，在所有的百姓面前见证高莫。 Jadi ketika Herodes menggunakan kata Mesias, yang tadi kita baca itu kata Mesias, dia sadar betul bahwa apa yang diberitakan oleh orang-orang Majus tentang kelahiran seorang anak, bahwa anak ini adalah orang yang akan diangkat oleh Allah
untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja. 他知道那个博士所告诉的这位君王将是神所分他所要高他为君王的，就是这位耶稣。 Dan karena itu kemudian dia bilang pada orang Majus, selidiki baik-baik mengenai anak ini yang di Bethlehem, nanti kasih tahu ke saya, setelah itu saya akan datang untuk menyembah dia. 他就假惺惺的告诉那个博士说：“你去寻找他，然后把他的消息，把他出生的地点来告诉我也好去拜他。” Karena dia mengakui yang lahir itu memang seorang petinggi, seorang penguasa, seorang raja, maka dia bilang saya akan datang untuk menyembah. 他也故意说，他说我要去拜这位王，他也知道这位王的位置是比他更高的。 Tapi kita tahu sebenarnya dia bukan betul-betul mau menyembah. 但是其实他心里不是这样，只是他口头这么说的。 Mulutnya bilang menyembah, 他口里说他要去拜他， tapi hati dan pikirannya bilang mau membunuh. 但是他心里的深处是要杀害。 Tapi paling tidak dia sadar bahwa anak itu berbahaya. 但是最基本的一点，他知道这个王对他是有威胁的， Harus dibunuh. 一定要把他杀了。 Saudara, tidak heran dia disebut dia kaget, dia terkejut. 所以不奇怪，圣经里面记载，他听到了这个消息的时候，他非常的惊讶。 Sebenarnya istilah yang dipakai bukan hanya sekedar kaget, tapi terganggu. Hatinya sangat terganggu. 其实更深的一种解释，不单单是惊讶，而且他里面心里感到扰乱。 Saudara, kalau seorang raja dengar di wilayahnya lahir seorang raja lain, 如果作为一个王，又知道了在他的区域的里面又产生了一个新王， pasti sangat terganggu. 一定他里面感到了很忧虑， Apalagi seorang Herodes. 更何况是希律王。 Herodes ini saudara orangnya betul-betul sangat curiganya tuh tinggi sekali. 而且希律王是一个疑心很重的王， Siapapun yang sedikit saja menunjukkan gejala seolah-olah mau jadi raja, pasti dibunuh oleh dia. 他如果对某一个人有一点的怀疑，他有那个叛逆的心，他就一定要去把他杀了。 Makanya nggak heran anak-anaknya dibunuh sama dia. 所以那么他就把那些小孩子都杀掉， Supaya jangan ada yang menggantikan dia. 就是那些不会有人来取代他的王位。 Istrinya pun dibunuh oleh dia. 他把自己的妻子都杀了， Mamanya pun dibunuh oleh dia. 他自己的母亲也是他亲手杀的。 Pokoknya yang melawan dia dibunuh oleh dia. 凡是他所怀疑的人，他都要杀。 Orang Romawi punya pepatah untuk Herodes itu. 罗马人有这一句俗语， Masih lebih enak jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. 作为那个希律王的猪，比起做他的儿子更好。 Karena benar-benar rasa hidupnya sengsara deh kalau jadi anggota keluarganya Herodes. 因为作为他的家属呢，非常的艰难。 Dia berusaha untuk memegang kekuasaannya. Jangan ada orang yang ambil. 他竭尽全力要保护他自己的权利。 Maka tidak heran begitu dengar ada orang pintar dari jauh datang bahwa ada raja lahir di kerajaannya. Hatinya, pikirannya menjadi sangat terganggu dan marah. 所以他听到了智慧的博士们来从东方来要拜这位的新生王，他的心里面是又忧愁又嫉妒又恼怒。 Saudara, ini orang ini luar biasa. Ketika dia tahu dia tidak dikabarkan oleh orang Majus, 当他知道那个博士不把这个消息回报给他， dia bunuh setiap anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem. 然后他就在伯利恒的一个区域的里面呢，还在2岁以里的小孩子都给杀了。 Berarti dia betul-betul menganggap anak yang baru lahir itu ancaman besar buat diri. 所以这个很显然的表现出，他惧怕这个孩子是他的一个威胁。 Saudara, jadi kita melihat orang Majus, imam-imam dan ahli Taurat, Herodes, mereka mengakui Yesus yang lahir di Bethlehem itu, dia adalah pemimpin, penguasa, raja. 我们看到说，希律王以及文士、祭司长都知道，要出生的这位新生王将是以色列的王，他要牧养以色列的民。 Tapi mungkin kita bertanya, saudara,
可能我们有一个问题， raja yang seperti apa sih anak ini? 这个到底是怎样的一个孩子，怎样的一位王呢？ Mungkin Maria juga bertanya, 可能玛利亚也有这样一个问题， karena malaikat menjanjikan anak yang kau kandung ini adalah Roh Kudus, anak ini akan lahir menjadi raja di atas tahta Daud. 因为天使告诉他说，你要从圣灵怀孕，要生一个婴孩，他要坐在大卫的宝座上执掌完全。 Tapi ketika anaknya mau lahir, kok lahirnya di palungan, kandang hewan. 但是这个孩子的出生却出生在一个马槽，一个污秽肮脏的马槽。 Kok anak ini hidupnya sengsara dari kecil, hidupnya sudah sengsara, harus pindah-pindah tempat, dikejar-kejar, disakiti, dianiaya oleh begitu banyak orang. 但是这个孩子的成长过程当中，他是历尽了艰难，他不断的受逼迫，不断的迁移地方，不断的受到生命的威胁。 Di mana letak dia yang lahir ini adalah raja. 怎么他所生的这位王这位孩子会是将来的君王呢？ Bukankah raja harus lahir di istana? 岂不是君王应当出生在王宫里面？ Mengapa begitu lahir saja sudah dikejar-kejar oleh raja-raja yang lain? 为什么他一出生的时候就受到了其他王的追杀呢？ Herodes bilang, aku mau menyembah, tapi bukan penyembahan, justru pembunuhan yang akan dia lakukan. 希律王表面说是要去拜他，其实他心里头却是要杀害他。 Yesus sebagai raja itu seperti apa sih buat kita? 耶稣作为王，对我们有怎么样的意义呢？ Kita sering nyanyi bahkan dari sekolah minggu, Yesus adalah raja. 我们常常唱诗，主日学里面也唱耶稣君王， Dialah raja, dialah raja. 他是王，他是 Dan kita 万 anak 王之 raja. 王， Ya. 他是我们的王。 Aku anak raja, engkau 我 anak 们 raja. 是君王的孩子，你们也是君王的孩子。 Dialah raja, raja. Wah, luar 他 biasa. 是万王之王。 Kita senang sekali kalau punya status sebagai anak raja. 我们都非常的自豪，我们能够是王子的身份。 Dan punya Yesus yang adalah raja. 我们的主耶稣就是王， Nah, kita banggakan nyanyikan, aku adalah anak raja, aku anak raja. 岂不是我们非常的自豪说我们是王的儿子？ Kadang-kadang saya suka guyonin sama orang yang nyanyi terus, kita adalah anak raja. Saya bilang jangan semua orang jadi anak raja. 也不是所有的都是王的孩子。 Kalau semua jadi anak raja nggak ada yang bayar pajak, nggak ada yang ngurusin kerjaan ini bawahan, nggak ada. 如果全都是王的孩子，那就没有工人了，也没有人来料理其他的事情。 Anak raja kan semuanya hidup di atas pajaknya orang lain, hidup dari kerjanya orang lain, hidupnya enak-enak di 岂不 istana. 是王的孩子都受到特别的待遇，都是别人来服侍他？ Tapi memang sebenarnya saudara konsep Alkitab mengenai Yesus sebagai raja itu bukanlah dalam pengertian raja-raja yang kita kenal di dalam dunia ini. 圣经里面告诉说，耶稣基督是王，我们是王的儿子，但是并不是像世界这样所代表的王。 Bukan raja yang penuh dengan kemuliaan, dengan tahta yang begitu megah dengan emas dan perak. 不像世界的王那样的富丽堂皇。 Nggak heran dia lahir di palungan. 他出生在马槽， Nggak heran dia mati di atas kayu salib. 他死在十字架上。 Dan kemudian dikubur pun di dalam kuburan yang dipinjamkan oleh orang lain. 他死的时候被埋葬，这个坟墓还是借来的坟墓。 Yesus raja seperti apa? 耶稣到底是怎样的一位王呢？ Saudara, dalam bacaan kita tadi ada satu kata yang dikutip oleh ahli Taurat, dikutip oleh imam dari Perjanjian Lama, yang persis sekali untuk menggambarkan mengenai kerajaannya Yesus. 这有一段的圣经是从旧约圣经里面所摘录出来的。 Saya akan baca kembali di ayat ke-6 tadi. 我要念刚才的第6节。 Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 犹大的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。 Yesus disebut sebagai pemimpin, penguasa, dia disebut sebagai raja. 耶稣被称为王， Malaikat menyampaikan kepada Maria betul bahwa anak yang dia kandung akan lahir sebagai raja. 那个天使他敬拜那个王的时候，
敬拜就是敬拜这位新生的 Orang 王。 Majus mengakuinya, ahli Taurat mengutip ayat Alkitab untuk dikenakan kepada diri Yesus bahwa memang betul dia adalah raja. 那么博士以及那个文士、祭司他们所认识的这位王，就是旧约圣经里面所预言的。 Dan Herodes takut Yesus yang lahir itu akan menjadi raja yang mengalahkan dia. 那么希律王害怕，他就是怕这位新生的王要击败他。 Tetapi ketika Alkitab sebut Yesus sebagai raja, 当圣经说耶稣为王， penggambarannya bukan seperti raja-raja dunia ini. 不像世界里面所想象的那样的王。 Dikatakan Yesus sebagai raja yang akan menggembalakan umatnya. 耶稣为王，他要牧养以色列的民， Bukan memerintah. 他不是单单在那边发号施令， Apalagi memerintah dengan tangan besi, dengan paksaan, dengan kekerasan. 不愿用铁的手腕，不是用铁蹄来践踏。 Yesus memerintah kita bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan kekuasaan. 他不是用强制的，也不是用压制的， Dia menuntun, menggembalakan kita. 他带领他的百姓。 Bagaimana Yesus menggembalakan kita, saudara? 耶稣怎么样来他牧养他的羊群呢？ Satu ciri khas yang sangat menonjol dari pelayanan Yesus, penggembalaan Yesus untuk kita adalah dia menggembalakan kita dengan cinta kasih. 一个非常显明的一个特点，它就是以爱来引导我们。 Seorang raja selalu tahu bahwa dia raja itu adalah orang yang berkuasa. 一个王，他最强的一个观念就是他的权柄， Orang yang punya kekuatan. 有他的能力， Dan orang yang punya senjata. 有自己他的兵器， Orang yang punya tentara. 有他的军队。 Apakah Yesus punya semua itu? 耶稣拥有这一切吗？ Ya, dia punya. 是的，他有的。 Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya tentara, dia punya pasukan besar. 他有他的军队，有他的浩大的军队，也有他的权柄，有他的能力。 Tapi dia memerintah kita bukan dengan kekuasaan, apalagi kekuasaan yang memaksa kita. 但是他带领我们不使愿这一切，而且不愿强制 Dia 的方法。 menggembalakan kita dengan kasih karunia, dengan cinta kasihnya. 他用爱来扶持。 Ketika Yesus akan ditangkap untuk disalibkan, 当耶稣被抓要钉十字架， itu murid-muridnya mencoba membela Yesus dengan senjata. 他的门徒想要来保护耶稣，拿出刀来。 Yesus tegur bilang, tidak usah pakai senjata. 耶稣说：“你不愿动刀枪。 Dia bilang, kalau saya mau, saya bisa panggil pasukan tentara sorgawi, malaikat-malaikat untuk turun untuk membela dia. Tapi dia bilang, bukan caranya seperti itu. 如果我想要的话，我马上就能够命令天使天军来帮助我。” Yesus sedang menghadapi kita untuk menunjukkan apa artinya cinta kasih, apa artinya kasih karunia Allah. 耶稣他是以爱来征服人类。 Raja berusaha untuk mencari pengikut dengan cara menakut-nakuti bawahannya. 世界的君王都是以他的军队、以他的权柄来征服百姓， Maka digunakanlah kekuasaan, digunakanlah kekuatan, digunakanlah senjata. 所以他们使用军队、使用武器、使用他们的权柄。 Yesus ingin kita jadi pengikut bukan karena kita takut, karena kita takut dipukul oleh Yesus, kita takut dihukum oleh Yesus. Kita ingin ikut Yesus karena kita tahu Dia mencintaiku. 耶稣要我们他来引导我们，是以爱来引导我们，他不是愿征服，也不是愿逼迫，更不是愿那些的军队来征服我们，乃是以爱使我们在他的面前 Dia 降服。 menyatakan cinta kasihnya kepada kita. 他显明了他的大爱， Perhatiannya, kelembutannya. 他的关怀，他的温柔。 Karena itu saudara sekalian, Dia mau memenangkan hati kita, mau membawa kita untuk taat kepada Dia, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara paksaan. 他得了我们的心，并不是以强制的办法，以残忍的手段来对待我们，乃是以爱来吸引我们。 Dia mau memenangkan hati kita dengan cara cinta kasihnya, supaya kemudian kita dengan rela boleh taat kepada Dia. 他以爱来虏获我们的心，使我们愿意降服。 Saudara, Yesus tidak mau pengikut yang hanya ikut-ikutan.
他不是人，就是单的表面的跟从。 Yesus juga tidak mau pengikut yang ikut Yesus karena takut 耶稣也不要人家跟着他，是因着害怕的缘故跟他， atau karena terpaksa. 或者是受逼迫、受强制的方式来跟随他。 Yesus mau pengikut yang betul-betul sadar dari hatinya, yang diserahkan dengan rela kepada Yesus. 耶稣要他的跟随者从心里面来跟随他，是甘心情愿的来跟随他。 Ada seorang tokoh gereja pernah mengatakan, 有一个教会的领袖人物这么说： kehidupan Kristen yang sesungguhnya 基督徒的真正的生活， itu adalah mengembalikan kasih Allah dengan kasih. 乃是以爱来回应主的爱， To return God's love with love. 以爱来回应主的爱。 Allah mencintai kita. 我们的主爱我们， Dan kemudian saya membalas cinta kasih itu dengan mencintai dia. 然后我们以爱来回应主的爱，我们以心、以灵、以诚来。 Yesus mau Baik. memerintah atas kita. 他不要以命令的口， Tapi dia tidak mau pemerintahannya atas kita itu dengan satu paksaan. 他不愿强迫， Tapi dia mau kita yang dengan rela hati, dengan segenap hati, kita berlutut di hadapan dia. 他要我们甘心情愿、尽心尽意、尽力的爱。 Ini seorang raja yang bisa memenangkan hati rakyatnya untuk rakyatnya bisa taat, hormat pada sang raja dengan sepenuh betul-betul dari hati yang paling dalam. 这就是他要我们尽心尽意尽力的来爱他，我们从心的深处来爱他，甘心情愿。 Saudara bisa membedakan melihatnya dalam dunia ini pemimpin yang dicintai sama pemimpin yang ditakuti. 我们来看这个世界的领袖，哪一种的领袖是受人爱戴的领袖，还有哪一种领袖是人所惧怕其实没 Dan 有 itu 一种 sedikit 爱的 banyak 感 kalau kita 觉。 lihat ada pemimpin-pemimpin yang dicintai, itu sedikit banyak bisa menggambarkan kehebatan dari kasih karunia Yesus untuk kita. 我们看到，如果能够被人所爱戴的，应该他有耶稣这种生命的流露， Dia memimpin kita dengan cinta kasih. 他以爱来引导他的百姓。 Dan cinta kasih itu memenangkan hati kita, membawa hati kita dengan rela kita persembahkan kepada Yesus. 因着他的爱得了我们的心，使我们甘心乐意的把自己奉献于神。 Itu menggambarkan dia mengenai seorang gembala, memimpin sebagai seorang yang menggembalakan. 这就是圣经里面所指的牧养以色列民的君王。 Maka ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala, 所以耶稣把自己说成是牧羊的人。 coba perhatikan apa yang dia katakan tentang sikapnya terhadap domba-dombanya. 那么牧人对羊群是怎样的一种心态呢？ Dia mengatakan paling tidak saudara, yang pertama dia seorang gembala yang baik yang datang mencari domba-dombanya. 那么一个好的牧人，他一定是寻找他的羊群。 Raja mana? Raja dunia ini mana yang betul-betul mau terjun mencari setiap anggota rakyatnya? 哪里有世界的王，他愿意去寻找他的百姓，每一个他的子民呢？ Tapi Yesus Raja yang mulia di sorga, dia rela turun untuk mencari kita satu demi satu. 但是荣耀的王耶稣基督愿意来到世界来寻找罪人。 Kita suka pemimpin yang seperti itu sebenarnya. 有没有这样的君王像我们的主？ Maka kita suka Pak Jokowi karena dia suka datang mencari rakyatnya. 所以我们喜欢从国位总统，因为他喜欢与百姓接近， Kita sebutnya merakyat. 因为我们好像觉得配的。 Yesus melakukan yang demikian dan lebih daripada itu. Dia betul-betul terjun masuk ke dalam kehidupan kita. 耶稣真正的实行了这一种寻找他的羊群的好牧人，他进到了羊群当中。 Dan dia gambarkan seperti satu anak domba yang hilang. Dan dia sebagai gembala, dia pergi mencarinya. 那么就是有一只的羊迷失，这个牧人都不会放过他，一定要把它寻找回来。 Saudara perhatikan dalam perumpamaan itu mengenai 100 ekor domba dan ada satu domba yang hilang. 我们看到圣经里面有一个故事，100只羊里面迷失了一只。 Sebenarnya gembala ini masih punya 99 domba yang sehat yang ada di kandangnya dia. 这个牧者他还有99只的羊在他的羊圈里面， Hanya ada satu
yang hilang. 只是一只走迷失了。 Untuk apa repot-repot pergi cari? 为什么那么麻烦的到处去寻找它呢？ Membahayakan diri, 而且自己要经历危 penuh 险， dengan kerepotan. 而且非常的麻烦。 Tapi Yesus bilang gembala yang baik itu akan pergi mencari walaupun hanya 1 ekor. 那么耶稣说，好牧者就是要寻找迷失的羊群。 Kalau kita saudara punya 99 ekor di tangan kita, di kandang kita pikir hilang 1 ekor ya sudahlah. 如果是我们有99只的羊在我们的羊圈里面，就是迷失了一只也无所谓。 Tapi Yesus bukan gembala seperti itu. 但是耶稣是好牧人，他不 Dia 是 akan 这样， mencari walaupun 1 ekor. 他去寻找，虽然只有一只的迷失， Walaupun kelihatan dibandingkan 99 ini 1 ekor nggak berharga, kurang bernilai, tapi dia cari. 可能在人的眼中看90只一直在这里，一只那个也不是大问题。但是我们的主不是这样，他一定要把它找回来。 Itulah gembala yang baik. 这就是好牧人。 Pemimpin mana, raja mana yang bisa bertindak seperti itu? 有这样的君王，有这样的领袖人物吗？ Dan hal kedua yang Yesus katakan mengenai gembala. 那么耶稣讲到了牧人， Gembala bukan hanya pergi mencari, 不单单他出去寻找， tapi gembala yang baik itu sampai bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. 好牧者、好牧人喂养生命， Saudara, ini luar biasa. 这很奇妙。 Seorang raja, seorang pemimpin, penguasa mencari dombanya sampai rela mati menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. 一个君王，一个万王之王，愿意为迷失的羊摆上自己， Itulah raja kita, saudara. 这就是我们所信的王， Itulah kerajaan Yesus. 这就是耶稣的王位。 Karena itulah kerajaan Yesus disimbolkan pusatnya adalah salib. 耶稣他这个王位，但是他象征着十字架， Dan salib itu adalah inti dari kehidupan Kristen kita. 十字架就代表着基督徒的道路。 Cinta kasih Allah yang begitu dalam terhadap kita, yang mencari sampai rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. 神的大爱是为寻找我们摆上了生命， Itu yang Yesus lakukan untuk kita. 耶稣为你我而死。 Dan cinta kasih Yesus kalau mengubah hidup kita, saudara, membuat kita betul-betul rela bertekuk lutut di hadapan Dia, rela taat 100% di hadapan Dia. 他的爱感动了我们，他的爱也激励了我们，他的爱让我们降服。 Yesus tidak sedang duduk di atas tahtanya, hanya ngomong, hanya perintah, enggak. 耶稣不单单高高在上，在那边发号施令， Dia datang masuk ke dalam kehidupan kita. 他进到我们生命的里面。 Karena itulah tidak heran ketika Dia datang namanya disebut Immanuel. 所以他的来临，我们称为以马内利， Allah beserta kita. 神与我们同在， God with us. Allah yang ada di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita. 神在我们当中与我们在一起。 Jangan berpikir kita mengharapkan melihat Yesus sekarang ini, melihat Yesus di atas tahta dengan penuh kemewahan, kemegahan, kehormatan. Tidak, saudara. 我们不要想象到世界的王是那样的富丽堂皇、高高在上。 Kerajaan Yesus itu ditandai dengan salib, 耶稣的王位代表着十字架的道路、 pengorbanan. 牺牲的道路。 Bahkan semenjak Dia dari sorga, ketika Dia turun pun itu sudah pengorbanan, saudara. 他从天上来到地上的时候，他已经为我们降卑， Allah yang jadi manusia. 人道成了肉身。 Memang bintang bersinar begitu cerah untuk menandai kelahirannya. 他的出生的时候，那么星星在闪亮，告诉世人说耶稣来了。 Tapi ternyata Dia lahir di kandang hewan. 但是显然他出生在卑微的马槽， Memang Dia lahir sebagai raja. 他是以王的身份出生， Tetapi saudara, itu umatnya tidak peduli pada dirinya. 但是这些的他的百姓并不接纳他。 Imam-imam ahli Taurat tahu di Yerusalem, di Bethlehem itu raja lahir, Mesias lahir, tapi mereka tidak tergerak untuk datang untuk menengok. 祭司文士都知道王已经诞生在伯利恒的，但是他们不理不睬。 Memang Yesus lahir sebagai raja. 王耶稣是以王的身份出生， Tetapi Dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh 但 raja-raja yang lain. 是希律王却到处要追杀他。 Bahkan saudara, ketika di penghujung hidupnya Dia ludahi, Dia dicaci, Dia dimaki.
当他生命走到尽头的时候，要上十字架之前，他受尽了人间的凌辱，被吐唾沫，被人殴打。 Orang sampai menertawakan dia dengan cara bikinkan satu mahkota bohong-bohongan di atas kepalanya. 人们在那边嘲笑他，给他戴上了荆棘的冠冕。 Kalau kamu raja Yahudi kan harus pakai nih, begitu saudara. Jadi betul-betul itu orang mengejek dia. 你是犹太的王，那么就把这个王冠给你戴上他，以这个人类最残忍、最的的侮辱加在了耶稣的头上。 Sampai orang bilang, betul kalau engkau adalah anak Allah, kalau engkau adalah raja, coba nyatakan kuasamu, turun dari salib itu. 人们嘲笑他说：“如果你是神的儿子，你是王，你是神的儿子，你可以从十字架上下来。 Kalau engkau raja, tunjukkan pasukan yang bisa membelamu. 如果你是王，可以差派你的军队，显示你的全能。 Tapi Yesus tidak. 但是 Yesus tidak mengundang pasukannya untuk membela dia. 耶稣并没有差派他的军队来护卫他。 Kalau dia mau, dia bisa. 如果他要，他都能够， Dia bisa turun dari salib itu. 他可以从十字架上下来， Dia bisa keluarkan api, bakar semua orang. 他可以从天上降下火，把这些人都烧了， Sehingga semua gemetaran melihat dia. 可以让所有的人大大的惊讶看见这个神 Tapi 迹 dia。tidak lakukan. 但是他不这么做， Karena dia memerintah dengan cinta kasih. 因为他要以爱来征服人类。 Karena dia mau membawa hati kita dengan rela takluk kepada dia. Bukan dengan karena ketakutan kepada dia. 他要我们每一个人看到主的大爱，被主的爱所征 Karena 服。 dia datang untuk mencari kita. Bukan untuk membinasakan kita. 他来是要寻找我们，要拯救我们出死入生，而不是要让我们灭 Dia 亡。 mencari kita untuk memberikan kita keselamatan dan kehidupan. 他来寻找我们，乃是要把救恩赐给我们，把美好的福音给我 Dan 们。 untuk itu dia rela mati untuk kita. 他愿意为我们死。 Saudara, biarlah cinta kasih Yesus itu yang membawa kita datang kepada Yesus dengan hati yang rela kita mau takluk kepada dia. 因着神的爱、神的激励，征服了我们，让我们心甘情愿的来服侍他， Biar kita mempunyai hati seperti orang Majus itu. 好让我们的心能够像博士的心一样。 Mereka sebenarnya kurang begitu jelas. 虽然他们还不是完全的明了， Mereka belum punya kitab suci. 那个时候还没有圣经， Tapi ada satu tanda yang luar biasa yang membangkitkan satu kepercayaan bahwa ada satu pekerjaan besar Allah di orang Israel yang saya harus datang untuk melihat. 但有一个现象出现了，他看到了东方的星的时候，他就知道新生王要出生了，他不远万里来寻找神。 Tapi 这 mereka 位的 bukan sekedar 新生 mau 王， melihat. 他们不单单是要看这位新生的王， Mereka orang pinter. 他们都是一般智慧的 Mereka 人， ilmuwan pada zaman itu. 他们都是一般有知识的 Mereka 人， ahli mengenai perbintangan. 他们都是星象家。 Tapi ketika mereka melihat bintang itu, mereka datang untuk mencari anak yang baru lahir itu. Bukan sekedar mau lihat, menambah ilmu pengetahuan mereka. Bukan. 他们照着新的引导，他们来寻找这位小孩。他们不是单单是追求知识的认识， Tapi mereka bilang, kami datang mau menyembah. 他们来是要拜这位小孩。 Menyembah, satu istilah yang sangat bagus. Menyembah itu seperti tengkurap di hadapan anak itu. 他们就拜这位小孩，苦苦的敬拜， Dan bahkan membawa persembahan. 而且带来了礼物。 Itu melambangkan hati mereka yang mereka mau serahkan kepada sang raja yang baru lahir itu. 这个代表他们的心，把整个心都愿意献给这位新生的王。 Perjalanan yang jauh dari timur, perjalanan yang lama, perjalanan yang sulit, tidak mengendorkan keinginan hati mereka untuk tiba di hadapan Yesus dan menyembah Yesus. 他们翻山越岭、爬山涉水，经过了遥远的路途，乃是为了朝见这位王，要来拜他。 Biar kita belajar punya hati seperti orang Majus ini. 我们要学习这几位博士的那个寻找那个王的心。 Tapi sebaliknya saudara, janganlah kita seperti imam-imam itu. 我们不要像祭司、文士们， Mereka banyak pemahaman, banyak pengetahuan, mereka banyak tahu. 他们知识渊博，他们认识广阔， Mereka punya Alkitab. 他们有了圣经， Kitab Perjanjian Lama ada di tangan mereka. 旧约的圣经在他们的手中。
Jadi karena ketika Herodes tanya di mana Mesias lahir, mereka langsung bisa jawab. 当他们问那个祭司文士的时候，那个弥赛亚诞生在何处，他们马上就能够回答完的问题。 Mereka nggak perlu diskusi panjang, nggak perlu 他 lagi 们不 buka-buka 需 ayat 要商量，不需要再去找一些资料，马上就能够答复这个问题， karena sudah hafal di otak mereka. 因为他们的已经背诵了这个的 Mereka 经文， tahu banyak, 他们也对圣经有很多的认识， tapi hati tidak tergerak. 但是他们的心是刚硬的， Tidak ada semangat, 没有这样的一种热忱， hatinya sudah dingin, cuek, nggak peduli. 他们的心是冰冷的。 Padahal kalau mereka mau berjalan dari Yerusalem ke Bethlehem, aduh saudara itu cuma puluhan kilometer. 如果他们从耶路撒冷到伯利恒要去寻找这位新生的王，是非常近的。 Kalau jalannya harus kelok-kelok begitu. 啊， Dibandingkan dengan orang Majus, saudara jauh lebih. 如果跟那个东方的博士来比较，那个实在是一个天渊之别。 Mereka hanya bilang, oh sana, lahir di sana. 他们说啊，就是生在犹太的伯利恒， Tapi mereka tidak mau pergi ke sana. 但是他们不理不睬。 Punya pengetahuan tapi nggak punya hati yang taat. 他们有知识，但是他们没有热忱， Nggak peduli, cuek. 不在乎， Hati yang dingin. 冰冷的心。 Mungkin terlalu sibuk dengan urusan keagamaan mereka sampai lupa siapa yang mereka sembah. 可能他们太过忙碌他们的宗教问题，而忘记了王的诞生。 Janganlah kita seperti mereka. 我们不要像他们一样， Kita sibuk ke gereja, 我们忙碌了教会的各样活动 mungkin，juga banyak pengetahuan tentang cerita-cerita Alkitab, 可能我们对圣经的故事也念得很多， tapi hati tidak tergerak. 但是心没有感动， Hati tidak mau taat, 心没有顺服， tidak mau persembahkan diri kita kepada Tuhan. 不愿意把自己奉献于主。 Tapi juga jangan seperti Herodes. 我们也不要像希律王一样， Mulutnya sih bilang mau menyembah, 他嘴里说要去敬拜这位王， hanya di lip service kata orang. 那么他只是说给人家听，他要去敬拜这个王， Hatinya malah benci banget sama Yesus. 但是他的心却记恨这位王， Bilangnya mau menyembah, 说是要去敬拜， tetapi mau membunuh Yesus. 但是他暗地里却在图谋， Dia nggak suka Ansar. pada Yesus. 他不喜欢主耶稣， Karena dia tahu kalau dia ikut Yesus, kekuasaannya, tahtanya, posisinya, bisnisnya, seluruh yang dia punyai akan hilang. 他想，如果他跟着耶稣的话，他所有的一切的，他的地位、他的财富、他的完全都要受到了震撼。 Dia tidak sungguh-sungguh mau menyembah Yesus. 他根本就不想去 Tapi 拜 orang 耶 Majus 稣。 itu ketika mereka mau berangkat, mereka udah bilang mau berangkat untuk menyembah. 那么那帮的博士他去的时候，他们只有一个心志，就是要去拜这位新 Ketika 生王。 sampai di Yerusalem, mereka sudah juga bilang kami sampai di sini mau mencari raja yang baru lahir itu karena kami mau menyembah. 一到那边，他就说：“我们一路上来，我们要找这位新生王，就是要拜这位王。” Maka ketika bertemu Yesus, mereka langsung ekspresikan, nyatakan dengan satu penyembahan, proskuneo, penyembahan kepada Yesus. 所以他们一见耶稣的时候，他们马上就有一种奉献的具体表现， Menaklukkan hidup kepada Yesus. 把自己完全的献给这位王。 Dan biarlah kita hari ini, setelah kita mempunyai begitu banyak pemahaman tentang Yesus, banyak pengetahuan tentang Yesus, bagaimana Yesus berkorban untuk kita, membeli kita dengan darahnya, saudara, kita bisa dengan lebih rela lagi, lebih berkorban lagi, menyerahkan hidup kita kepada Yesus. 我们对耶稣有这么多的认识，有听了这么多的故事，也读过圣经。我们现在不单单是知道，我们要回应主，很具体的像博士一样把自己献上， Biarlah hati yang dingin boleh digerakkan kembali untuk melayani Yesus. 让我们的心再一次受感动，被主的爱激励，火热起来。 Yang sudah malas-malas untuk ikut Yesus, sudah malas-malas untuk melayani Yesus, biarlah sekarang kita dibangkitkan kembali untuk sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Yesus. 或是冷落的，或是退后的，或是冰冷的，让主再一次温暖我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神赐福众弟兄姐妹。 Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. 我们祷告， Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. 主让你的话深深的印在我们每一个人的心间。
Tolonglah kami, sungguh-sungguh hati kami perserahkan, kami persembahkan kepada Tuhan. 主你帮助我们，我们再一次被你的爱激励，愿意把自己奉献于你， Karena Engkau adalah Raja kami yang mencintai kami. 因为你是我们的王，是爱我们的王， Raja yang mencari kami dan yang bahkan memberikan nyawanya bagi kami. 你是王，你来寻找我们，甚至你把命都为我们舍掉。 Tolonglah Tuhan kami sadar hal itu dan hati kami boleh bersemangat, bergejolak untuk mencintai Tuhan. 主，你再一次苏醒我们，让我们的心能够完全的归向你。 Dan boleh dengan rela hati, dengan segenap hati kami taat kepada Tuhan. 让我们能够甘心情愿，我们顺服你，全心全意的单单爱你。 Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. 感谢主，赞美主。 Berkatilah jemaat-jemaatmu yang ada di GKA Gloria Satelit di sini. 你赐福在座的所有弟兄姐妹们， Apapun pergumulan mereka, kesulitan dan problem mereka, Tuhan tolonglah mereka. 无论他们有什么挣扎，有什么问题，面对怎么样的挑战，主你扶持他们。 Mungkin ada yang mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, bisnis. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau kasihanilah mereka dan berkatilah mereka, tolonglah mereka. 可能他们有家庭的问题，他们有事业的问题，可能他们有各方面健康软弱的问题，主你扶持他们，也赐福于他们。 Dan lebih dari itu Tuhan tolonglah hati kami untuk senantiasa mau dipersembahkan untuk taat mengikuti Tuhan apapun kesulitan dan kondisi yang kami hadapi saat ini. 主你帮助我们再一次，让我们火热起来，全心全意的来爱你。无论经历怎么样的艰难，让我们始终如一的跟随你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉靠主耶稣基督名求。 Amin.